Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dia ibarat macam maraton lah, maraton. Dia maraton tu bila berlumba lagi tu dia macam mana pun akan ada yang tercicir, akan ada yang tak bergaya dan saya dipahamkan termasuk penasihat undang-undang kita punya Puan Noliah pun ada mesyuarat lain yang dia terpaksa hadir. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan saya ucapkan tahniah lah untuk masih lagi bersama dengan saya sampai ke petang. Cuma ada satu tempat tu saya sakat lah, saya kata ini orang makin berkurang ni agak bayaran saya berkurang juga. Okey, ya kalau macam mana pun belah petang ni kita punya ceramah sama je insya-Allah sama juga iaitu santai tapi sampai. Maknanya kita sedaya upaya sesantai yang boleh. Tapi kita harap kita dapat sampai mesej lah. Jadi kalau siapa yang ada bawa laptop tu, kalau nak copy apa ni yang slide ni yang ada animation macam animation ni, boleh ambil kat saya dia punya thumb drive ataupun saya dah tinggalkan kat desktop ni. Cuma belah petang ni tentang skop kajian, okey saya diminta supaya menyentuh ada 5 perkara iaitu kes tidak ada bertugas, sindrom Cik Smo. Sindrom Cik Smo ni saya yang namakan. Kalau ikutkan dia kata ialah pegawai yang selalu menghilangkan diri di pejabat. Tapi di sini kita panggil Cik Smo lah. Kemudian kes dadah, kemudian kes gangguan seksual dan skandal di pejabat. Jadi daripada 5 perkara ni sebelum itu, siapa daripada unit integriti? Ada daripada unit integriti? Okey, bukan apa, kalau boleh ya, siapa yang daripada unit integriti atau PU siapa lagi? Okey. Yang mana kalau boleh nanti buatlah poster integriti diedarkan kepada semua warga-warga universiti, edarkan tentang peraturan 21/605 iaitu tentang tanggungjawab pegawai menjalankan kawalan dan pengawasan tata tertib dan untuk mengambil tindakan yang bersesuaian bagi mana-mana pelanggaran, mana-mana peruntukan peraturan-peraturan ini. Yang mana pegawai yang gagal menjalankan kawalan dan pengawasan tata tertib hendaklah disifatkan sebagai cuai dalam menjalankan tugas dan tidak bertanggungjawab dan boleh dikenakan tindakan tata tertib. Jadi sebenarnya kita punya isu ialah kadang-kadang yang di JPA bukan isu pegawai yang ada salah laku, tapi lebih kepada isu penyelia ataupun keterjawatan yang langsung tidak ambil tindakan. Dan di JPA antara perkara yang selalu berbangkit dalam pengurusan tertinggi, even beberapa kali diraise oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam ialah pegawai yang ada masalah prestasi atau ada masalah salah laku yang patut diambil tindakan tata tertib, tapi peliknya ialah LMPT tinggi. Dalam satu kejadian, pegawai ini diberi LMPT yang cukup tinggi, 90 berapa entah. Kemudian diperakukanlah untuk naik pangkat. Katakan Kementerian Belia dan Sukan, jadi sebab markah dia tinggi, jadi nak dicurkan untuk dinaikkan pangkat di kementerian itu juga. Tiba-tiba dia punya bos telefon, minta maaf Tan Sri, tolong jangan naikkan pangkat dia kat sini. Pasal apa pula? Pasal dia ni bermasalah. Kalau boleh tolong naikkan pangkat kat tempat lain. Yang ni yang sampai Tan Sri Zabidi ke Tan Sri Zainal Alim sampai marah betul-betul. Habis itu kenapa bagi markah tinggi-tinggi? Sebab kita bagi markah tinggi-tinggi ni harap dia akan dikeluarkan, kemudian naik pangkat kat luar lah. Ya ini perbuatan yang betul-betul tidak bertanggungjawab. That's why kita minta supaya penilaian LMPT itu penilaian yang mesti adil. Apatah lagi kalau dibagi markah tinggi, berilah naik pangkat, dalam keadaan orang keliling tahu orang ini memang tak boleh diharap sebenarnya, yang ini yang merosakkan mood, yang demoralize pegawai-pegawai lain. Macam contoh di Sabah bila saya bagi ceramah, ketua unit tu beritahu saya, dia kata sampai staff-staff lain dah tak nak buat kerja rajin-rajin dah, kata tak guna. Yang malas tu jugalah yang selalu dapat pujian, yang dapat naik pangkat, dapat diberi kepercayaan macam-macam, sedangkan dia orang tahu betapa malasnya. Cuma kadang-kadang lah dia macam orang yang, itu yang Tuhan kata dalam Quran, orang munafik ini adalah orang yang manis tutur katanya dan perilakunya sedangkan di hati ini tidak. Dan janganlah terpedaya.
Tu pasal kadang-kadang setengah-setengah orang ni memang pandai, cara kerja dia tak banyak, tapi cara dia sembang tentang kerja dia macam sibuk sangat. Yang ni memang ada orang ada kelebihan macam tu, tapi kita yang keliling ni, tak lagi kalau kita sini mangsa tai chi, selalu kena tai chi, memang kita geram aja. Kita kata pandai ni dia ni. Jadi yang kita nak ingatkan, kita minta kepada unit integriti ataupun pejabat nasihat undang-undang, buatlah apa poster ke benda, beritahu bahawa ini tanggungjawab untuk menguatkuasakan tertib, jika tidak pegawai ataupun penyelia itu sendiri yang terkena. Jadi seperti mana yang tajuk yang diminta, kes tidak ada bertugas. Yang pertama sekali, tidak ada bertugas boleh diambil tindakan, termasuklah hadir bagi apa-apa tempoh. Contoh, pegawai hilang selepas mengetik kad perakaman waktu di waktu pagi, kemudian muncul semula di waktu petang bagi mengetik waktu pulang. Kemudian tidak melewati waktu kerja berperingkat. Jadi ini adalah contoh yang saya tunjukkan tu. Yang ini semua tak perlu risau, di semua untuk penasihat undang-undang sebenarnya yang boleh Google di ini, because ini adalah daripada laman web SPA. Cuma yang saya nak highlight di sini adalah tentang tidak hadir bertugas yang tidak boleh dikesan. Ini yang banyak berlaku kekeliruan. Bagi kes tidak hadir bertugas yang boleh dikesan, tidak ada tanggungjawab undang-undang untuk bagi notis sila hadir kembali bertugas. Tak ada. Tapi ramai kita selalunya bagi notis. Ini adalah satu bentuk bid'ah, tapi kita boleh terima sebagai bid'ah hasanah. Tapi ini bukan kehendak undang-undang. Sebenarnya tak perlu bagi notis. Kita tahu dia tak hadir, kita tahu dia berada di mana, next action ialah membuat pelaporan supaya pegawai ini dikenakan tindakan tertib. Itu saja. Cuma kadang-kadang kita buat notis tunjuk sebab lah, kita buat notis supaya hadir lah, kita buat macam kaunseling lah, nasihat. Sebenarnya ini lebih berbentuk pentadbiran. Tapi ramai kita dapat kota jabatan melihat itu sebagai satu proses yang dikenaki oleh undang-undang. Yang sebenarnya yang dikatakan notis hadir bertugas hanya untuk kesalahan tidak hadir bekerja secara berturut-turut selama 7 hari. Yang bagaimana kita mentafsirkan benda tu. Okey, tuan-tuan lihat ini hari pertama dia tidak hadir. Pada hari pertama dia tidak hadir, pada masa itu ketua jabatan dah kena monitor dah sebenarnya. Mana pergi dia? Katakan dapat tahu. Dan biasanya kita boleh warningkan benda, tapi kita beritahu sila minta cuti. Kalau dia tak minta cuti, kita ambil tindakan tertib. Ini sebab pentadbiran. Tapi katakan tak boleh dikesan. Masuk hari kedua, cek balik. Mana pergi orang ini? Tak ada. Hari ketiga, cek lagi. Tak dapat dikesan. Hari keempat, kelima, keenam, sampai ke-7, masih tak dapat dikesan. Masuk saja hari ke-8, pada ketika itu kita kena keluarkan notis untuk hadir bertugas. Tapi tujuan dia bukan nak suruh dia hadir bertugas semata-mata. Tapi notis tu bila kita serah, dan ikut undang-undang mesti serah pada pegawai itu, tujuan dia lah kalau pegawai itu terima, makna pegawai itu boleh dikesan dan selanjutnya kita kena ambil tindakan tata tertib seperti biasa. Tapi kalau tak dapat serah notis tersebut, dalam keadaan kita masih tak tahu dia kat mana, kekal status dia sebagai tidak boleh dikesan. So apabila kekal status sebagai tidak boleh dikesan, kita maklum pada pihak berkuasa tertib, kami telah pun cuba serahkan notis secara penyampaian kendiri ataupun penyampaian ganti, tapi dipulangkan, tak dapat serah. Next, pihak berkuasa tertib akan minta buat arahan supaya disiarkan dalam akhbar. Lepas saja siar dalam akhbar, masih lagi tidak dikesan, masih lagi tidak lagi ada bertugas, maka apa akibatnya? Pegawai dianggap sebagai buang kerja. Maknanya ini kaedah memisahkan orang daripada perkhidmatan awam. Cuma sekarang ni jadi complicated. Kita bukan saja buat macam tu, kita tunggu sampai berhari-hari baru kita nak cek boleh kesan ke tak boleh kesan. Malah sampai berbulan-bulan baru kita nak cek boleh kesan ke tak boleh kesan. Kenapa nak tunggu berbulan-bulan? Yang ni yang jadi kelengahan. Nombor 2, kadang-kadang yang jadi isu ialah ada juga jawatan kuasa tertib yang bila dah tak boleh kesan, dah lalui proses macam ni, dia suruh ulang balik, cuba sekali lagi serve. Kita pun datang, tak boleh serah, beritahu balik JKT, kita masih gagal. Tak apa, tunggu kali ketiga, kita pun pergi 3 kali, cuba serah, tak dapat.
Dan diwarisi amalan ini seolah-olahnya perlu sampai 3 kali serve. Ini pun tidak ada dalam undang-undang. Ini adalah satu bid'ah, cuma kadang-kadang kita boleh accept sebagai bid'ah hasanah. Maknanya kita cuba jugalah cari jalan nak bantu. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kadang-kadang kita khawatir. Kadang-kadang hilang bukan hilang saja. Takut-takut hilangnya hilang di laut. Takut-takut hilangnya hilang di hutan. Sebab bila dia terpisah saja, keluar saja buang kerja, kalau dia ada anak bini, habis tak dapat bencen. Memang gone. Itu yang kadang-kadang jawatan kuasa statik, kenapa dia terlalu strict sangat, suruh cek kenapa? Dia tahu akibat dia. So ini lebih kepada pertimbangan kemanusiaan sahaja, tapi bukan kehendak undang-undang. Itu bila saya terangkan balik kat JPA, saya baca balik undang-undang, dia kata, habis itu kenapa jadi susah sangat prosedur ni? Sebenarnya tak susah. Yang susah ialah kerana biasa pengurusi terlalu bimbang sangat kalau senang sangat nak dibuang kerja. Tapi ada juga jenis-jenis pengurusi yang kata, oh saya susah nak buat kerja ni, apa salah? Pasal nanti saya kena saman, leceh lah. Kalau saman, takut kena saman, saya nak jawab satu je, kalau itu baik berhenti. Dah tanggungjawab kita. Tak ada pilihan. Tapi kadang-kadang yang ni yang jadi tak jalan tu yang sampai berbulan-bulan. Bukan di sini saja tuan-tuan dan puan, mana-mana jabatan, bila ada pegawai yang ulang-ulang, yang ponteng kerja ni, bila tak ambil tindakan, memang yang pekerja yang baik akan terkesan. Apatah lagi kalau dia pula yang kena buat kerja bagi pihak orang yang ular ataupun tak adil tu. Memang dia akan marah. Jadi ini yang saya highlight kat atas tu, yang saya highlight ialah isu arahan kembali petugas hanya berkaitan perkara 26, iaitu berkaitan dengan tidak boleh dikesan. Okey, yang ni dalam nota, saya rasa yang ni dah print kan. Tuan-tuan boleh baca dalam nota tu. Cuma yang ni adalah bentuk hukuman yang selalu dikenakan, yang kita tengok kadang-kadang tak padan dengan kesalahan bilangan hari yang dia tak ada. Cuma kalau tuan-tuan lihat masa 2015, masa JPA buat kajian, untuk kes tidak ada bertugas saja satu Malaysia, kos bagi sekurang pegawai nak ambil tindakan 1,200 apa? Purata dia adalah lawyer ni baca matematik lemah betul. RM1,023.40 ataupun 1.1 juta. Bayang ada satu kes EPU, orang EPU datang jumpa saya. Ini tentang pegawai yang suka ponteng dekat EPU belah utara. Dia kata, tuan, kami dah siasat tuan, kami ni staff ni selalu ponteng kerja ni. Jadi kami nak ambil tindakan tertatib lah, jadi kita nak buat paper lah. Habis tu apa yang you show kan? Kita show kat amaran je lah. Pasal apa amaran? Yelah kita nak bagi peluang. You rasa kesalahan ni berat ke tidak? Yalah dia hadir pun dalam banyak hari tu, banyak hari jugalah. Tapi kita bagi amaran je lah. Okey? You duduk Putrajaya, kes tu dekat utara. You pergi Putrajaya ke Perlis tu apa? Jalan kaki? Tak. Naik apa? Saya naik kapal terbang. Separuh ke Air Asia ke ataupun full fare? Full fare lah. You pergi sana berapa hari? Adalah 2 hari. You tak tidur ke? Tidur. Cuba kira balik. Dia pun kira. Kos kapal terbang, pergi balik dengan segala kos penginapan, dia kira-kira balik. Banyaklah tuan. That's my point. You nak ambil tindakan tertib, kerajaan terpaksa tanggungnya belanja sampai 7-8 ribu ringgit dan you nak cadang amaran. Tak boleh lah tuan, ini patut buang kerja lah. Tapi saya tu tak suruh you buang kerja. Tapi saya nak biar ada kemunasabahan. Pasal you daripada HQ datang buat siasatan, bukan you seorang. Kalau datang berdua, kira lah balik. Itu sebab kadang-kadang banyak pegawai-pegawai bila dia ponteng-ponteng ni, yang saya sedih bukan soal pegawai yang ponteng tu. Ketua jabatannya langsung tak perasan berapa banyak dibelanjakan semata-mata nak menguruskan pegawai macam ni. Satu. Nombor dua, yang orang tak terfikir langsung ialah selagi di mana dia tidak hadir bertugas, ini jawatan dia, jawatan ini tidak boleh diisytihar sebagai kosong. Bermakna selagi dia ponteng, selagi itu ketua jabatan menafikan hak, contoh dalam universiti ini, menafikan hak pengurusan untuk lantik orang yang lebih bertanggungjawab untuk isi jawatan ni. Sedangkan orang yang ponteng itu pula, silap-silap kalau sempat balik bertugas tak lama betul dapat pula pension. Bayang betapa kita sebenarnya menafikan hak lembaga, hak pihak universiti untuk mendapatkan pekerja-pekerja yang bagus because kita tak ambil tindakan pada orang yang sepatutnya dikeluarkan dari sistem.
Dan kalau macam yang tidak dapat digesan pula, setakat tahun 2015 diorang cek perbelanjaan dekat-dekat 80,000. Jadi bukan kecil sebenarnya kos untuk ambil tindakan tata tertib ni. Tak payah jauh tuan-tuan dan puan, pandang saya cukuplah. Buat ceramah macam ni saja kalilah 6 jam, RM300. Kemudian hotel pula dibayar oleh universiti. Nasib baik satu malam terlanjut sampai pukul 6. Tetapi kalau ikut logik lah, kalau pegawai kita semuanya beriman belaka, perlu ke kita berbelanja untuk itu? Contohnya kalau daripada Paguh yang datang daripada Paguh kan, kalau semata-mata kursus ni adakah datang pagi-pagi tadi ke ataupun perlu bermalam? Kalau tak perlu bermalam, bermakna satu lagi kos incurred by the lembaga untuk claim. So this ada thing yang kadang orang tak pasang, kos hangus yang terpaksa ditanggung semata-mata untuk memantapkan kawalan tata tertib. That's why kadang saya kalau ceramah pun, saya berat nak ceramah untuk apa patut kita ambil pada pegawai yang ada salah laku. Saya lebih suka ialah apa patut kita buat kepada pegawai-pegawai yang membiarkan pegawai-pegawai bawahan dia buat salah laku. Sebab kalau dia tak ambil tindakan, orang lain mengulang sama je. Kalau dia selagi mana dia jadi bos, siapa pun kerja bawah dia akan semua yang akan bermasalah. Okay, next. Masalah Cik Semong. Okay. Kejap ada, kejap tak ada. Kalau paskat semuanya cantik, so apa kita nak buat? Kalau kata Patrick ya? Patrick nama dia? Patrick kan? Okay. Dia kata now you see me, now you don't. Tapi nampak juga. So apa yang kita nak buat? Kebanyakan kes bila dia rujuk pada saya kata begini saja. Tidak ada jalan penyelesaian lain. Pertama sekali, pegawai yang suka menghilang diri ni perlu diberi arahan tugas secara spesifik. Tapi dengan syarat mesti padan dengan skop kerja bersandarkan pada grade jawatan yang disandang. Maknanya kita kena beri arahan bagi kerja. Yang kadang-kadang yang jadi masalah, kalau pegawai tu datang pejabat pun, kita sendiri tak beri arahan apa-apa. Lala je penuh tengok komputer, tengok Facebook. Pandang muka kita, kita pun pandang muka dia. Walau bagaimana menyampah pun kita sekalipun kat orang tu, tetap kena bagi kerja. Cukup bahaya saya jadi magistrate dulu kat Tapah. Saya ada geram juga dengan satu staff ni. Tapi pasal geram, tapi pasal pegawai, kebetulan saya punya kerani tu, sisi tu orang lama, dia beritahu, tuan, satu saya nak beritahu tuan. Walau macam mana tuan marah kat dia pun, tuan jangan cakap satu perkataan ni saja, bahaya. Apa dia? I don't want to see your face anymore. Sebenarnya dia boleh berbentuk dismissal. So mana siapa yang jadi bos, hati-hati. Kalau anda kata you jadi bos, you terlepas perkataan macam ni, I don't want to see your face anymore, dia keluar saja, dia buat report, saya telah buang kerja oleh bos saya. Dia pun kata, apa pula, saya mana ada? No, habis tu kalau tak nak tengok muka, dia nak duduk kat mana? You pun tak ada kuasa untuk buat transfer order. Transfer order daripada pihak atasan. So bila you tak nak tengok muka dia, mana dia dah terhalau daripada pejabat dia. Dengan sendirinya boleh jadi satu dismissal. Jadi bila saya dah tahu macam tu, saya diam saja, menahan marah je lah. Suruh buat A, dia jadi B. Suruh jadi B, jadi C. Kadang-kadang bila kita dah buat kerja separuh untuk dia, minta disambung dia pun tak jadi-jadi juga. Oh, letih macam tu. Dan yang kedua, jika gagal dilaksanakan, pegawai itu naklah diambil tindakan tata tertib engkarahan. Cuma yang selalu berbangkit dengan saya lah, banyak persoalan, bukan kat sini dia. Memang isu dia lah, you tak ada kawalan terhadap pegawai yang bermasalah ni. Tapi macam mana kita nak buat? So normally kita akan cek balik dengan unit integrity, because biasanya unit integrity sewajarnya, ni unit integrity mana? Unit integrity sewajarnya menerima segala aduan dan hendaklah disiasat. Dan kalau anda kata disiasat, naklah kalau benda tu boleh menjadi satu perkara yang sensitif, yang mana pengadu hendaklah dilindungi, maka hendaklah diperingkatkan aduan tersebut. Ini kena ingat betul-betul. Contoh macam saya tak puas hati, hari ni nampak ramai, pagi ni nampak sikit, petang tadi nampak ramainya. Katakan saya ingat sangat muka orang ni. So saya beritahu dekat Puan Nolia, ada seorang baju hijau macam ni, dia ada jaket apa semua. Pagi tadi dia ada tapi ni dia tak ada. Dah check dah kat mana-mana tak ada dah. Saya pun bagi maklumat. Sebenarnya dia macam whistleblower punya protection juga. Sebab bila kita bagi maklumat, bukan kita nak dengki ke apa benda, tapi kadang-kadang kita lihat, macam saya,
Walaupun saya di JPA, kadang-kadang saya ada juga kawan ataupun rakan-rakan kenalan saya, sama ada WhatsApp ataupun telefon, tolong komplain, beritahu tuan, beritahulah tuan, ni ada masalah ke pejabat saya lah itu. Apa masalahnya begini, begini, begini. Saya kata apa tak adu kat pihak atas saja. Tak boleh lah tuan, dia ni ada grup. Okey, kalau ada grup, tak apa, you jangan risau. Kadang-kadang setengah-setengah tu saya sendiri yang convert dalam bentuk aduan. Pejabat kami telah menerima aduan daripada orang awam bahawa bla 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 bla, dan kita hantar. Jadi ada setengah-setengah tu kalau macam saya tahu dia orang tak akan peduli juga ambil tindakan, kita akan initiate. Tetapi dalam universiti ni, because ni adalah perkara dalaman, saya tak bolehlah buat. Maknanya whoever, dia boleh, unit integrity kena maklumkan bahawa kami telah mendapat aduan daripada, contohnya pegawai yang terkilan dengan masalah salah pengurusan di pejabat. So yang ini, kalau anda kata boleh mencetuskan hubungan disharmony di kalangan pegawai dalam jabatan ke fakulti, maka hendaklah diperingkatkan maklumat tersebut, tidak boleh disebarkan. Sebab kadang-kadang you akan mewujudkan ketegangan tidak perlu dalam pejabat. Sedangkan orang yang mengadu tu, you tak boleh nak salahkan, ini apa ni, kaki ngadu ke? Tak. Sebab bila aduan dibuat, aduan itu berbangkit kerana berlakunya ketidakadilan on treatment. Unfair treatment ialah bagaimana orang yang malas ni tiba-tiba dia dapat special treatment LMBT ke apa benda yang bagus, sedangkan orang yang benar-benar rajin seolah-olahnya terabai. So orang yang nampak kecelaruan ni apabila buat komplain dan boleh jadi sensitif, sewajarnya diperingkatkan. Boleh clear benda ni? Ini kalau boleh berdasarkan undang-undang punya kerja lah, siapa daripada PU lah. Please remind this one. Jaga kerahsiaan. Yang ni sebenarnya kita boleh komplain balik lah. Itu je lah yang kita boleh maklum. Macam contohnya dua kejadian. Pegawai JPA, apa dia buat, masa dia bagi ceramah tata tertib ni, dia paparkan tentang penyataan awam. Tapi masalahnya bila sebut penyataan awam tu adalah gambar doktor tu apa benda, wahal di situ tu untuk apa? Lesson learn. Tapi kebetulan dalam dewan tu ada pula kengkawan kepada doktor tu. Jadi dia pun beritahulah kepada doktor tu, lepas tu doktor tu tak puas hati, dia pun komplain. Dia kata kenapa apa benda ni apa? Benda ni dibongkar-bongkar kan. Jadi maksudnya tidak ada kerahsiaan di situ. Jadi saya pula diminta, boleh tak ambil tindakan tertib terhadap pegawai JPA yang mendedahkan benda tu. Jadi dalam hal ni bila kita tengok balik, adakah perbuatan pegawai JPA itu mendedahkan atau tidak rahsia? Yang ini agak tricky sebenarnya, saya belum ada jawapan tentang tu. Cuma yang kita kata ialah, yang kita beritahu kat pihak pengurusan, kita minta pegawai JPA tolong lain kali berhati-hati tidak mendedahkan apa-apa maklumat yang bersifat rahsia. Next time tolong jangan buat, itu yang kita boleh buat. Sebab dalam kes tu doktor tu agak-agak jadi termalu lah pasal dia, tapi kalau ikut salah dia juga. Dia yang terkutuk satu ulama besar, akhirnya dapat kecaman daripada netizen. Jadi netizen pun ramai-ramai minta supaya JPA ambil tindakan tata tertib. Jadi kita jadikan tu sebagai case sampel dalam ceramah-ceramah. Tapi silapnya pegawai JPA, dia tak padamkan identiti doktor tersebut dan siapa yang dipersenderakan lah. Jadi akhirnya jadi macam terbongkar balik lah secara umum. That's why kalau, tapi yang kita minta lah, kalau boleh pada siapa yang daripada yang in charge bahagian menerima aduan ni, kalau boleh pilih untuk memperingkatkan dahulu. Itu pasal yang saya awal-awal saya sebut tadi, yang tentang rahsia kerajaan tu, termasuk rahsia berkaitan dengan kerja kita. Jangan pandang yang besar-besar tu. Kerja kita ni, contoh macam doktor kan, katakan ada maklumat tentang satu pelajar yang ada sakit yang boleh berjangkit. Okey, adakah patut kita beritahu? Kadang-kadang saya pun risau juga macam hospital. Sila berhati-hati dalam UTHM. Apa ni, ada pesakit ni. Seorang telah disyaki ada penyakit anjing gila katakan. Inilah pelajar dia. Jangan. Mungkin perkara itu nampak macam kita nak alert, tapi sebenarnya kita telah terdedahkan maklumat yang tidak sewajarnya. Akhirnya pelajar tu siap-siap di pulau. Orang bukan kata anjing tu gila. Orang tu kata budak ni dah jadi gila katanya. Yang cerita anjing gila tu dah lagi. Tidak tahu, hati-hati budak ni doktor kata gila katanya. Ni kadang-kadang nampak tak latihan tu. Yang orang depan cakap satu maklumat, sampai ke hujung jadi lain. Yang ni bahaya dia. Okey, kemudian kesilapan lazim saya takkan go detail. Yang this one sebenarnya untuk pejabat penasihat undang-undang lah. Cuma yang ada juga ketua jabatan pandai-pandai suruh ganti hari. Sebenarnya tak boleh ya.
Menggantikan hari bukan satu bentuk hukuman. Yang kemudian dalam kita punya peraturan bab C, kalau tak hadir memang potong gaji. Tapi potong gaji bukan jadi hukuman. Jadi banyak orang yang anggap sebagai kalau dah potong gaji itu dah case settle lah. Tidak. Lepas saja potong gaji, pegawai masih boleh diambil tindakan tata tertib. Yang itu nak kena ingat. Jadi jangan kalau tiba-tiba pegawai, saya ni gaji dah kena potong lah, pasal lah kena tindakan tata tertib lah. Yang potong gaji adalah bersifat pentadbiran. Kemudian ada juga yang ketua jabatan suruh pulangkan balik gaji. Pasal kita bila bercuti, kita adalah cuti berbayar, paid leave. Jadi maknanya bila kita bercuti ni, jadi ada timbul satu isu tadi tentang pegawai ataupun staf sokongan yang diminta untuk menjalankan tugas semasa bercuti. Yang ini saya tak tahulah nak disampaikan pada mana-mana pihak yang berwajib, tapi kita selalu beritahu apabila cuti itu cuti berbayar, bagi mana-mana kelompok pegawai yang berkelayakan untuk overtime, apabila dikenaki bertugas semasa cuti berbayar, bermakna dia perlu dipampas mengikut masa yang dia dikenaki bekerja. Sebab prinsip dia mudah dia, tidak boleh ada orang yang kerja secara percuma. Tapi untuk golongan yang layak untuk claim overtime, mengikut peraturan-peraturan yang terpakai. Jadi kalau anda kata staf-staf yang berkelayakan untuk overtime, kita suruh dia datang kerja masa cuti dan kita tidak mau bayar jenis overtime, bahaya. Saya khawatir itu bertentangan dengan undang-undang perolehan. Yang ini pernah berlaku di jabatan-jabatan, selalunya bila ada pesta-pesta lah, ada buat festival-festival lah. Jadi staf ni diminta ada bertugas kadang-kadang bermalam-malam for nothing. Dan ada juga dalam kes laporan audit yang untuk menyelesaikan masalah ni, kontraktor pula diminta untuk membayar apa-apa upah kerja bagi sokongan ni hadir. That is also legally wrong. Tak boleh. Sebab bila kontraktor diminta suruh bayar saja, you sebenarnya telah meminta dia memberi perkhidmatan lebih daripada apa yang dikontrakkan dengan antara kontraktor dan kerajaan. Saya tengok berlaku kementerian pelancongan ke benda. Jadi kita warning, kita kata no. You tak boleh impose apa-apa bayaran kat kontraktor just because of dia dapat projek. Kalau dia komplain dekat audit ke, komplain kat pengurusan, yang dia diminta untuk ekstra bayaran benda-benda yang bukan tanggungjawab kontrak dia, mati pegawai yang minta bayaran tu. Silap-silap boleh direport ke SPRM. So please remind you punya sahabat-sahabat, tolong jangan pandai-pandai nak arahkan you punya staf-staf bawahan, cek dulu diorang ni layak atau tak layak untuk dapat overtime. Kalau layak di segi undang-undang, kena bagi. Kalau anda kata tak nak bagi, then you kena cari jalan supaya jangan bagi diorang bekerja masa cuti. Ini prinsip dia, very clear. Kadang-kadang bila berlaku di mana-mana tempat tu, bila kita dengar tu, kita nasib baiklah staf-staf sokongan ni tak tahu undang-undang. Tapi sebenarnya kita kena beritahu apa hak diorang. It's not fair you try to keep Yes. Itu adalah salah satu pilihan yang selalu dibuat lah. Cuma you tengok balik dalam peraturan tu, benar dibolehkan cuti ganti atau tidak. Sebab selalunya untuk PMP ni kadang-kadang diberi cuti ganti. Tapi untuk pelaksana, dia punya kelompok tu bila diperuntukkan memang orang berhak, dan macam mana you boleh bagi cuti ganti? Unless undang-undang kata memang boleh cuti ganti. Tapi kalau undang-undang tu silent tentang cuti ganti, then you kena bagi. Sebab dia macam upah kerja lah, upah kerja. Tapi kalau anda kata kerja-kerja tu bukannya, dia dalam prinsip upah kerja lah maksud saya. Okey, kalau perhatikan benda ni, because kita ada satu kes lah, pegawai ni dikenakan tindakan tata tertib lah. Kebetulan pegawai tu sendiri call saya tentang cuti ganti macam ni lah. Tapi kita beritahu, sebenarnya dalam undang-undang untuk travelling ni, tak ada cuti travelling, cuti ganti travelling kerana travelling, tak ada. Itu lebih kepada budi bicara ketua jabatan sahaja berdasarkan kepada kepayahan. Dan macam mana kita buat penilaian, it's not about the travelling.
Sebab you sebenarnya menjalankan tugas you yang kata hadir mesyuarat tu termasuk menjalankan tugas untuk menggerakkan diri you dari satu poin ke satu poin. Sebab apa kita kata begitu? Kalau dalam perjalanan tu you berlaku kematian, automatik you dapat bencana pekerjaan. Sebab kita sebenarnya dalam konteks